Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita sambung kertas SBP untuk bahagian gym, qismu gym, bahagian ketiga kan. Warna sepi malam ni, tak bunyi suara. Okey, jadi malam ni mungkin sekejap kot sebab malam ni Ustaz nak baca je. Kita baca karangan sahaja berdasarkan karangan contoh daripada skema qismu jim, alif dan ba lah. Ba pun satu karangan sahaja kita akan baca insya-Allah sebagai contoh. Jadi kita malam ni tak buat karangan sendirilah. Sebab kalau buat karangan sendiri makan masa lama sikit. Mungkin qismu jim soalan alif pun dah sejam. Jadi kita akan baca je lah insya-Allah. Ada apa-apa soalan terus tanya. Okey, boleh macam tu. Ada orang nyaut malam ni. Sunyi sepi, tak ada sahutan. Okey. Sekejap Ustaz buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bahagian qismu jim dari kertas SPP kita. Soalan sebagaimana biasa. Kita perlu untuk soalan alif perlu buat satu karangan pendek sekitar 40 patah perkataan sahaja. Berdasarkan tajuk yang diberi, uktub an hadzal rasmi, tuliskan berkaitan carta ataupun maklumat ini tidak kurang patah perkataan dalam 40 fi faqratin wahidah. Jadi kena hati-hati, soalan ni dia nak dalam bentuk perenggan. Tak boleh dalam bentuk point lah. Dalam bentuk perenggan. Jadi kita ada tajuk muwasafatut talib al-mithali. Ciri-ciri pelajar contoh. Itu tajuknya. Jadi kita diberi 5 maklumat ataupun 5 isi untuk kita bina ayat. Jadi kita ada yang pertama tanzimul awqat, merancang waktu belajar. Kemudian kita ada ihtiramul muallimin, menghormati para guru. Yang ketiga kita ada ma'alil akhlak, ketinggian akhlak, mana akhlak yang baik. Yang keempat mumarasatul riyadah, beriyadah, mana ada latihan riyadah. Dan yang kelima kita ada al-jidd wal ijtihad, bersungguh-sungguh terutama dalam pelajaran lah. Jadi ini 5 ciri-ciri pelajar contoh, pelajar mithali. Okey. Wah, sunyi malam ni sunyi. Kena pula baca insya kau sunyi tak? Mungkin siap cepat kalau tak ada suara. Tak ada respon, mungkin makin cepatlah siap. Okey. Baik. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan terus je tanya. Lebih baik bunyi dengan voice lah. Tulis rusak rasa sunyi. Kena baca. Mungkin tak sempat nak tengok. Baik, kita cuba lihat. Nanti Ustaz ceraikan dahulu contoh karangan. Contoh karangan ni mungkin agak panjang. Contoh karangan ni dalam sekitar 90 patah. Dan boleh 2 kali ganda daripada yang diwajibkan. Jadi untuk karangan pendek pastikan tidak kurang dari 40 patah.
Kalau kurang daripada 40 patah, akan dipotong 1 markah bagi setiap 5 patah perkataan yang kurang. 5 patah perkataan kurang akan dipotong 1 markah. Mungkin kalau 35 tu tak potong lagi lah. Kurang daripada tu akan start dipotong. Jadi kena pastikan sekurang-kurangnya ada 35 patah perkataan untuk soalan karangan pendek. Selamat insyaAllah. Dan isi kena pastikan daripada 5 ni sekurang-kurang ada 4 isi. 4 isi tu kali 2 markah, mungkin 8 isi, 8 markah. 8 markah untuk 4 isi. Tapi pastikanlah patah perkataan cukup 40. Kemudian 2 markah untuk tata bahasa dan ejaan dari segi bahasa lah. Jadi salah sikit 9 markah, salah banyak 8 markah. Okey, boleh? Ada soalan? Secara umumnya macam itulah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, baru bunyi soalan. Okey. Ada soalan tanya je deh. Ustaz nak pecahkan dulu supaya nampak sikit dia punya isi-isi. Nanti kita gabungkan balik. Okey. Ini contoh ni boleh kata panjang lah sikit. Sekitar 50 patah. Jadi kalau nak pendek pun ada masalah. Boleh dipendekkan. Kejap. Okey. Okey, dah dalam nampak baris-baris ya. Baik, Ustaz. Ya tamanna. Bismillahirrahmanirrahim. Yatamanna kullu talibin an yakuna taliban mithaliyan. Mana yatamanna? Man ya'rif kalimah yatamanna? Siapa tahu makna yatamanna? Contohnya kalau kita kata umniyati an akuna. Apa makna yatamanna? Ada orang tahu makna yatamanna? Ataupun terus terjemah ayat ni. Yatamanna kullu talibin an yakuna taliban mithaliyan. Ada orang tahu? Tak nak cuba? Tak ada? Baik, kalau ada beritahu je. Okay, yatamanna ni makna dia bercita-cita ataupun ada keinginan. Kullu talibin, setiap pelajar ada keinginan, ada harapan atau cita-cita an yakuna taliban mithaliyan, untuk menjadi seorang pelajar contoh. Okey. Ni tak ada kaitan lagi. Baru bagi mukaddimah ringkas. Ya, yang ni baru masuk tajuk. Walil talibil mithali muwasafatun kathirah. Jadi bagi pelajar contoh muwasafat kathirah. Ada ciri-ciri yang banyak. Okey. Awalan, ni salah satu cara nak senang lah. Pembaca pun suka jenis-jenis yang ni, nampak jelas isi tu. Jadi awalan kalau yang pertama, macam ni tak guna. Thaniyan, thalithan ada. Thalithan boleh guna. Awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an, khamisan kalau ada 5. Jadi jelaslah nampak isinya. Apa ni cara penulisan awalan, thaniyan ni kalau dalam bentuk apa ni ucapan, cantik sangat. Jelas. Awalan alaihi tanzim. Okey, jadi ambil isi yang pertama, tanzimul awqat. Merancang waktu. Alaihi, ni pun salah satu cara nak bina ayat. Alaihi. Jadi kita ada alaihi, ke atasnya. Kalau kita nak cerita tentang kita guna alaina. Kali yang kedua kita boleh guna macam ayat yang kedua ni, yajibu alaihi. Sama je makna dia. Alaihi ke atasnya. Yajibu alaihi, wajib ke atasnya. Kemudian tengok dalam ayat yang ketiga ni kita ada yang bagi lahu. Pun sama. Sepatutnya dia, kalau orang dulu dia terjemah sayugia. Kita tak dengar kot. Jadi sepatutnya dia, okey. Ini di antara cara-cara
kita nak pelbagaikan bentuk ayat. Kemudian ayat berikutnya diguna alat talibnya ke atas pelajar. Ini ala di sini bukan makna atas, biasanya dia saranan lah, menunjukkan saranan. Okey, kita tengok satu-satu. Awalan alaihi tanzimul awqat tanziman jayyidan bi'amalin mufidah mithlu qira'atil kutubi wa muraja'atid durusi wa ghairihima. Awalan, yang pertamanya, alaihi, dia hendaklah tanzimul awqat, merancang, mengatur, menyusun waktu, tanziman jayyidan. Ni kalau kita belajar tajuk masdar kan, ni ada maf'ul mutlak, tanziman jayyidan, dengan susunan yang baik, bi'amalin mufidah, dengan kerja-kerja yang berfaedah. Okey. Mithlu, ada contoh, qira'atil kutub, membaca buku, muraja'atid durus, ulang kaji pelajaran, wa ghairihima, dan selain keduanya. Okey, itu isi yang pertama, tanzim al-awqat. Kemudian yang kedua, isi yang kedua, al-jidd wal ijtihad, bersungguh. Yajibu alaihi al-jidd wal ijtihad fi dirasati bil istima'i ila syarhil muallimin wa ada'il wajibat al-manziliyah. Wa kadzalika al-ishtiraku fil anshitah al-lasafiyah. Ini sambungan lagi. Kalau tak ada pun tak apa yang ini. Kalau rasa panjang tak perlu, boleh berhenti setakat al-wajibat al-manziliyah. Yajibu alaihi, wajib ke atasnya, al-jidd wal ijtihad, bersungguh-sungguh, fi dirasah, dalam pelajaran. Ini huraian. Bil istima' ila syarhil muallimin, dengan mendengar penerangan guru, wa ada'il wajibat al-manziliyah, dan menyiapkan kerja-kerja rumah. Wa kadzalika, begitu juga. Ini penanda wacana yang boleh sering kita guna. Wa kadzalika, begitu juga. Al-ishtiraku fil anshitah al-lasafiyah, penyertaan di dalam aktiviti co-curriculum. Okay. Jadi semua tu kena ada huraian kepada kesungguhan. Al-jidd wal ijtihad. Baik, ada soalan? Tak ada? Tak ada, Ustaz terus je. Ada? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, jelas Jelas. Okey. Kalau ada siapa-siapa nak tolong terjemah lagi baik. Jadi baru dua. Kita ada yang pertama tanzimul awqat, yang kedua al-jidd wal ijtihad. Thalithan, wa thalithan. Yang ni dia guna nombor. Yang ketiga, yang bagi lahu. Kita ada tadi alaihi, yajibu alaihi. Yang ketiga guna yang bagi lahu. Seharusnya bagi dia mumarasatul anshitah ar-riyadiyah, melakukan aktiviti riyadah. Yaumiyan, setiap hari. Mithlu, seperti al-mashi wal jari wa rukubid darajati, seperti berjalan kaki, berlari, dan menaiki basikal. Contoh, lianna, ada sedikit uraian, lianna al-aql salim fil jismi salim, kerana bahawasanya tu akal yang cerdas pada tubuh yang sehat. Okey. Isi ketiga. Kemudian yang keempat, pengarang guna thumma, kemudian. Okey. Penanda-penanda wacana yang boleh kita sering guna dalam penulisan kita, ataupun kata-kata penghubung. Okey, yang keempat, penulis guna ala sahaja. Ala talib al-mithali, pelajar contoh hendaklah, okey, pelajar contoh hendaklah at-tahalli bi ma'anil akhlaq, bersifat dengan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Huraiannya min hifdzil lisan, jaga lidah, was sabr, sabar, wal amanah, ada sifat amanah, wa ma ila zalik, dan lain-lain. Sama lah tu. Sama dengan wa ghairi zalik, wa ghairi, wa ma ila zalik. Wa akhiran, yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima. Wa akhiran, ala talib al-mithali, guna cara yang sama yang keempat tadi, cuma ditambah dengan aidan.
Ke atas belajar contoh juga. Jadi banyak cara kan diguna. Jadi untuk karangan pendek ni boleh guna cara. Ada awalan, thaniyan, thalithan. Kemudian kita ada alaihi, yajibu alaihi, yanbaghi lahu, ala tali' al-mithali, ala tali' al-mithali aidan. Kemudian tadi kita ada kadzalika, okey. Thumma wa akhiran. Ini banyak cara-cara yang kita boleh guna. Wa akhiran ala tali' al-mithali aidan, dan akhirnya pelajar contoh juga hendaklah ihtiramul muallimin, menghormati guru, wa musa'adatuhum, dan membantu mereka. Kama qala Rasul SAW, sebagaimana sabda junjungan besar Rasul SAW fi hadits syarif, dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang ramai. Okey. Jadi selesai kelima-lima isi dibawakan oleh pengarang dalam karangan pendek kita. Dan patah perkataan ini agak banyak, sekitar dalam 90 patah. Dia ada huraian, ada contoh. Tarik sikit lagi boleh jadi karangan panjang. Okey, ada soalan? Ada apa pertanyaan? Ustaz, Iya. kalau selepas rumah tu kita buat atau libur misali lalu tak apa kau? Dia tak berapa sedap. Ala ni dia hendaklah mana dia. Dia seolah-olah macam saranan lah. Ala. Kalau kita terjemah, pelajar contoh hendaklah. Jadi sedap sikit. Faham? Okey. Jadi gunalah cara ni. Dia pelbagai kan. Ada alaihi, ada yajibu alaihi, ada yang bagi lahu, ada ala tali' al-mithali, dia sebut balik tajuk. Kemudian yang terakhir guna aidan. Jadi nak pelbagai kan, cara tu cantik lah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah. Tak ada lah. Tu cepat siap malam ni. Memang lah apa sebab kita baca je. Kalau buat dia lambat. Tapi benarnya baca pun kita boleh belajar daripada contoh-contoh yang telah dibuat. Tapi kalau untuk latihan sendiri, baik buat sendirilah. Supaya ada dalam kepala tu kita kenyek tubik. Kalau tak kenyek tubik, ia jadi beku situ. Jadi tak berani nak menulis. Jadi untuk tempoh akhir-akhir ni, sepatutnya setiap minggu tu ada karangan yang dibina sendiri. Itu yang terbaik lah. Supaya dalam periksa nanti tak ada masalah, insyaAllah. Okey. Ada soalan lagi? Ustaz. Tak ada? Ya. Nak tanya. Silakan. Kalau kamu lebih had dia potong markah ke? Lebih tak apa. Tak ada orang marah. Dia tak bolehnya kurang. Kalau kurang patah perkataan untuk karangan pendek ni, setiap 5 patah dipotong 1 markah. Kurang 5 patah perkataan, 1 markah dipotong. Biasanya kalau bawah daripada 35 baru start dipotong lah. 35 tu paling pendek lah tu. Lebih tak apa, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau macam lebih banyak tu macam kan contoh 100, kalau lebih 50 ke lebih 100 ke tak. boleh Lebih 50 biasa. Tapi jangan sampai 100. Rugi masa. Kalau tapi salah ke kalau macam tu? Tak salah. Tidak ada pemotongan untuk terlalu panjang. Cuba rugi masa kita lah. Sebab kita nak tulis karangan soal bab tu, yang tu sepatutnya 120 ke atas kan. Jadi fokus dekat sana lah kalau nak masa banyak. Okey. Biasanya dalam 60 patah tu banyak lah tu. Okey. Tak perlu huraian panjang. Dia setiap isi yang diberi ada huraian.
Asal ada huraian dah dikira mencukupi. Tak perlu huraian yang panjang lah. Setakat ada huraian atau ada contoh tu dia dah dikira sebagai ada huraian bagi setiap isi. Okey. Habis? Ada soalan lagi? Kita untuk tajuk ni, untuk tajuk karangan pendek ni, dia ada 10 tajuk semua. Buku teks Ada 10 tajuk buku teks. Mana 5 tajuk tingkatan 4, 5 tajuk tingkatan 5. Yang dah keluar 2021, 2022. 2021 dah keluar tajuk yang ke-5. Tajuk ke-5 tingkatan 4. Siapa ingat tajuk ni? Siapa ingat tajuk ni? Ada orang ingat? Guru adalah penunjuk jalan. Ada orang ingat tak? Jadi Guru kan Ustaz. ya? Tak berapa dengar? Kuat sikit. Nanti Ustaz tengok yang dah keluar. Jadi boleh fokus yang lain lah. Tajuk ke-5 tingkatan 4 keluar 2021 untuk karangan pendek lah. Tajuk ke-5 ni tajuk Al-Muallim Mudhi'ud Durub. Tajuk guru. Cuma yang keluar tu perkhemahan bahasa. Yang 2021 soalan perkhemahan bahasa. 2022 keluar tajuk tingkatan 5, tajuk pertama tingkatan 5. Pendaftaran universiti. Soalannya ad-dirasah fil jami'ah. Pembelajaran di universiti. Itu soalan 2022. Maknanya kalau nak bagi lebih penumpuan, tajuk-tajuk lain lah. Tajuk tingkatan 4, 1 hingga 4. Tingkatan 5, 2 hingga 5. Daripada tajuk-tajuk buku teks. Boleh? Itu untuk dari segi penekanan kita nak buat latihan lah. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey. Malam ni relax malam ni. Malam ni kalau kelas sains masih periksa kan esok. Tak ada, kita pindah ke karangan. Boleh? Okey. Karangan sebagaimana biasa, uktub fi wahidin faqat. Tulis satu sahaja. Tulis satu sahaja minal mawdu'atil atiyah, dari tajuk-tajuk berikut, bihaitsu di mana la yaqillu adadu kalimatihi, bilangan patah perkataannya tidak kurang an 120 kalimah. Jadi pastikan 120 patah perkataan cukup. Paling pendek 110. Itu diterima lagi. Tak dipotong markah lah kalau 110. Untuk karangan panjang, setiap 10 patah perkataan yang kurang akan dipotong 1 markah. Kalau karangan pendek tadi, 5 patah kurang 1 markah dipotong. Karangan panjang, 10 patah kurang 1 markah dipotong. Tapi karangan panjang ni bahayanya kalau dipotong 1 markah bagi perkataan, yang lain pun ada dipotong juga. Di bahagian qawaid akan dipotong, bahagian uslub akan dipotong, bahagian apa satu lagi, imla pun akan dipotong. Jadi mungkin 4 markah kita akan hilang kerana kurang 10 patah perkataan. Jadi elakkanlah kalau tak rugi markah. Okey, itu dari segi pemarkahannya. Jadi kita ada untuk soalan SBP ni, yang pertama Al-Muallim Mudhi'ud Durubi Talabah. Guru nak kata apa ni? Guru cahaya apa? Cahaya perjalanan ke apa nak kata, nak terjemah? Cahaya laluan pelajar.
Tak berapa reti sikit Ustaz terjemah. Kalau ada yang terjemahan lagi cantik, boleh beritahu. Ini tajuk tadi, tajuk yang kelima dengan tempat ni. Yang ini dah pernah keluar, satu tak apa ingat tahun bila. Kemudian yang kedua, Ar-Riyadah wa ahamiyatuha fi bina'i hayatil insan. Tajuk Riyadah dan kepentingannya dalam membentuk kehidupan manusia. Ini tajuk 2021 dah keluar. Muallim Mudhi'ud Durub ni dia keluar setiap tahun. 2021 ada, 2022 pun ada. Cumanya tak perbezaan tajuk lah sikit. Yang ketiga kita ada takrir, ziarah ila ma'radil komputer. Laporan lawatan ke expo komputer. Dan yang terakhir kita ada ma'rad komputer ni mungkin boleh dikaitkan dengan tajuk kedua dengan tempat tawasul al-ijtimai, media sosial. Tajuk kedua. Yang ni belum keluar. Tajuk media sosial belum keluar. 2021 belum, 2022 belum. Kemudian yang keempat kita ada risalah ila sadiqika, surat kepada kawan awak, tukhbiruhu, awak beritahu dia an khibratika, tentang pengalaman awak fi yaumit tasjil al-jami'i, pada hari pendaftaran universiti. Ceritalah. Mungkin kita hantar abang kita tak masuk lagi universiti. Mungkin teman abang ke kakak pergi, ceritakan pengalaman. Yang ni pun belum keluar lagi tajuk ni. Tajuk pertama tingkatan 5. Jadi tajuk 3 dan 4 ni antara tajuk fokus lah tahun ni sebab belum keluar. Tajuk 2 tingkatan 4 dan tajuk pertama tingkatan 5. Jadi kalau nak buat latihan bolehlah tajuk 3 dan 4 ni kalau nak cuba tulis. Okey, tu dari segi tajuk. Ada soalan? Hari ni boleh tanya macam-macam sebab kita rasa banyak. Ustaz pun rasa nak berhenti awal hari ni. Nak berhenti awal. Okey, ada soalan? Sebelum kita baca, Ustaz nak baca tajuk yang keempat. Risalah, surat. Ada soalan sebelum kita baca? Tak ada Ustaz. Ada. Okey. Rupanya mahir belaka bab-bab karangan. Okey. Karangan ada beberapa jenis karangan. Yang pertama jenis munaqashah. Tajuk berbentuk tajuk berbentuk perbincangan. Munaqashah. Apa lagi jenis tajuk jenis karangan? Yang kedua apa? Nanti sebut. Khutbah. Khutbah. Okey, yang kedua khutbah. Ataupun khutbah. Okey. Yang ketiga apa lagi? Risalah. Risalah, okey. 4 takrir, laporan. 5 apa lagi? Perbualan, panggil apa perbualan? Hiwar. Okey, hiwar. 6 apa lagi? Ustaz pun tak nampak dah. Dia ada lebih kurang 7. Apa lagi? Kisah, cerita. Okey, kisah. Atau hikayah. Satu lagi apa satu lagi? Berita ke apa lagi? Ada lagi. Risalah dah ada satu lagi. Laporan akhbar panggil apa? Berita. Siapa dia tahu apa soalan kalau dia nak berita? Nasyratul akhbar. Kalau soalan nak nasyratul akhbar, maknanya kita kena buat karangan dalam bentuk berita. Berita akhbar, berita surat khabar. Okey, 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bentuk karangan dah. Jadi ada yang berformat, ada tak ada format. Cuma jangan takut ke format. Karangan bahasa Arab ni formatnya tidaklah sukar sebagaimana bahasa Melayu lah. Asal nampak
nampak dia punya bayang-bayang format dah dikira ni tak lari daripada format. Asal ada je. Dia baiklah untuk bahasa Arab ni dari segi format. Okey. Jadi pastikan istilah yang diguna tu kita tahu dia nak apa. Munaqashah dia tak pernah gunalah. Dia sebut tajuk je. Kita ada khutbah, kita ada risalah, taqrir, hiwar, qisah dan nashratul akhbar. Okey. Kita ada ni saya ambil daripada skema Johor ni, skema Johor. Jadi dah diberi semua karangan dalam tu. Cuma saya nak baca satu je lah. Kita baca yang terakhir sekali. Risalah ila sadiqika tukhbiruhu an khibratika fi yaumi tasjil al-jami'i. Okey, di atas ada surat, ada address Syari' Al-Muluk Kelang Selangor 21 Yunio am 2023 tarikhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kita ada alamat, kita ada salam dan orang panggil apa? Tarhib. Akhil Aziz Muhammad Ibnu Abdillah. Akhil Aziz ni bukan nama dia lagi Nanti kalau ada soalan, biasanya soalan petikan, ada soalan manil mursil ataupun manil mursal, siapakah penerima? Ramai pelajar jawab Akhil Aziz. Ini bukan nama dia. Ni baru panggilan. Akhi, saudaraku Al-Aziz yang apa? Saudara yang aku kasihi, macam itulah. Saudaraku Muhammad Ibnu Abdillah. Okey. Kita tengok dia punya muqaddimah. Kaifa haluka wa dirasatuka fi madrasatik wa kaifa hayatuk fi sakani at-tullab atamanna laka an takuna fi sihhatin tayyibah. Kaifa haluk, apa khabar awak, wa dirasatuk fi madrasatik. Ini di sekolah lah dia cerita kepada kawan member dia. Apa khabar awak dan apa khabar pembelajaran awak di sekolah awak. Wa kaifa hayatuk, dan bagaimana kehidupan awak fi sakani tullab, di asrama. Sakan at-tullab ni asrama. Kadang-kadang kita panggil baitu talabah. Kadang-kadang kita kata maskan at-talabah. Semua sama lah. Ada soalan terus tanya. Tanya je. Atamanna laka an takuna fi sihhatin jayyidah. Saya harap awak berada dalam keadaan sehat. Sihatin tayyibah, kesihatan yang baik. Okey, itu pembukaan surat. Laqad qabiltu limuwasilati dirawasala yuwasilu wa limuwasilati dirasati fi Jami'ah Malaya. Ini cerita hal dia ni. Bukan cerita kakak dia, abang dia. Sesungguhnya saya telah terima tawaran lah. Laqad qabiltu, saya telah terima tawaran limuwasilati dirasah, untuk menyambung pelajaran fi Jami'ah Malaya, di Universiti Melaya. Wa kana mau'idut tasjil, dan adalah tarikh pendaftaran fi yaumil itsnain al-madi, pada hari Isnin yang lalu. Laqad hadara at-talabatu al-mahalliyun. Tak ada orang nak tolong terjemah. Siapa-siapa terasa nak terjemah, terus je terjemah sebelum Ustaz terjemah. Baik. Boleh relax sikit Ustaz. Laqad hadara at-talabatu al-mahalliyun. Sesungguhnya telah hadir pelajar-pelajar tempatan wal ajanib dan asing ilal jami'ah, ke universiti. Fi dhalikal yaum, ini ataupun dhalikal yaum, pada hari tersebut. Wa ma'ahum al-aba' wal ummahat wal aqarib, dan bersama mereka ayah-ayah, ibu-ibu dan juga sanak saudara. Wal haramul jami'i fi dhalikal yaum, dan nak kata apa? Kampus universiti pada hari tersebut muzdahimun bin nas, dipenuhi dengan muzdahamun bin nas, dipenuhi dengan orang ramai. Minal muwazzafin wal muhadirin, dari kalangan pegawai-pegawai, pensyarah-pensyarah, wa umadaul kulliyat, para dekan universiti, dekan kuliah, wa ghairuhum, dan lain-lain.
Ni petikan ni macam petikan buku teks ke? Ustaz tak apa ingat. Tapi selalu baca lah petikan ni. Wa fi sabahi, okey, perenggan seterusnya. Wa fi sabahi ijtama'na fi mudarrajil jami'ah. Pada paginya kami berhimpun di Dewan Universiti. Mudarraj ni Dewan kuliah lah, Dewan yang bertangga. Wa fihi istama'na ila al-kalimat tarhibiyah, dan di dalamnya kami telah mendengar ucapan alwan allati alqaha raisul jami'ah, yang telah disampaikan oleh Chancellor University. Wa ba'da dhalika alqana ibu amidil qabul wa tasjil at-ta'limat al-mujazah an ijra'at at-tasjil. Ba'da dhalik, ini penanda wacana ni. Dan setelah itu alqa naibu amidil qabul wa tasjil, timbalan dekan bahagian pendaftaran telah menyampaikan at-ta'limat al-mujazah, ucapan ringkas an ijra'at at-tasjil, berkaitan dengan proses pendaftaran. Wa qaddama ba'dahu, dan setelahnya qaddama ba'dahu naibu amidi syu'uni talabah, timbalan dekan hal ehwal pelajar telah menyampaikan taklimatnya anil qawanin wal lawaih fil jami'ah, berkaitan dengan peraturan di universiti. Wa anil iqamah fis sakan, dan berkaitan dengan penempatan di asrama. Wal minhah, berkaitan dengan beasiswa. Wal qardi ta'limi, dan pinjaman pelajaran. Wa ma ila dhalik, dan lain-lain. Ma ila dhalik. Okey. Ada soalan, tanya. Okey. Ketika ni selalu kita baca ni dalam soalan kefahaman pun ada. Wa ba'da dhalik, dan setelah itu, okey, bada'at amaliyatut tasjil li talabah al-jududi, bermulalah proses pendaftaran bagi pelajar-pelajar baru. Wa dhalika bi taqdimil mustanadat al-matlubah ila al-muwazzafin. Jadi proses pendaftaran itu bermula dengan taqdim al-mustanadat al-matlubah, penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan ilal muwazzafin, kepada pegawai-pegawai. Minha, di antaranya risalatul qabul, surat terima, kashfud dafa', resit bayaran, wa syahadat dirasiyah, sijil-sijil pembelajaran, wa tibbiyah, medical check-up, wal istimarat, borang-borang, wa ghairuha, dan lain-lain. Okey. Thumma hasalu 'alal milaffat, kemudian mereka akan mendapat file fiha, di dalamnya al-kutaibat wan nasharat wal irsyadat al-muta'alliqah bid dirasah fil jami'ah. Kutaibat Ustaz tak apa ingat apa makna dia. Buku-buku atau risalah-risalah. An-nasharat ni pun sama, pamphlet wal irsyadat, dan juga irsyadat ni. Siapa dah tolong? Panduan-panduan al-muta'alliqah bid-dirasah fil jami'ah, yang berkaitan dengan pembelajaran universiti. Thumma hadara at-talabatu ila kushki taswir, kemudian pelajar-pelajar pergi ke kios gambar. Waltaqatu suwarahum, dan mereka mengambil gambar mereka, lil husul ala bitaqatit talib, untuk memperoleh kad pelajar. Wa tubi'at 'ala al-bitaqati, dan dicetak atau ditulis di atas kad ini al-ma'lumatu asy-syakhsiyah, maklumat-maklumat pribadi anit talib, pelajar. Kal ismil kamil, nama penuh, raqam al-jami'i, nombor universiti. Apa panggil nombor universiti ke nombor apa? Nombor apa dah? Istilah. Metrik. Nombor apa? Nombor metrik. Alhamdulillah, nombor metrik. Itu yang Ustaz nak antum terjemah tu lagi sedap. Ustaz terjemah dia lama sikit, kuno sikit. Okey. Kalau ada yang sedap-sedap, terus beritahu, kita kongsi. Okey. Ustaz terjemah biasa ni. Okey, mana. Sampai mana dah tadi?
Raqam al-jami'i wal kulliyah wal rumzi apa tu? Syariti. Wal rumzu syariti. Ini Ustaz tak pasti apa benda. Wasurah syakhsiyah dan gambar lah. Okey, dan perenggan terakhir wa ba'da intihai tasjil, dan setelah selesai pendaftaran, bada'a usbu'ut ta'arufi wat tawjih, bermulalah minggu suai kenal dan orientasi. Wa fi hadzal usbu' pada minggu ini ta'arafa at-talabatu al-jududu, pelajar-pelajar baru saling berta'aruf, kenal mengenali fima bainahum, sesama mereka. Wa nahnu, dan kami, uzi'na, diagihkan, ilal majmu'at, kepada beberapa kumpulan, washtarakna fil ansyitah, dan kami telah menyertai dalam aktiviti-aktiviti allati summimat lana, yang telah dirancang untuk kami. Khilal hadzal usbu', sepanjang minggu ini, hadarna al-liqa'at, kami telah menghadiri pertemuan-pertemuan, wazurnal mabani, dan kami telah melawat bangunan-bangunan fil jami'ah, di universiti. Wastama'na aidan, dan kami juga telah mendengar ila ta'limat wal irsyadat, dan juga panduan-panduan al-muta'alliqah bid dirasah, yang berkaitan dengan pembelajaran, wal baramish, dan aktiviti-aktiviti, wal hayah al-jami'iyah, dan kehidupan universiti. Okey, habis. Surat ni dia tutup dengan ringkas sahaja. Aktafi bihadzal qadr, saya cukupi sekadar ini ataupun setakat ini sahaja. Wa arju an tattasila bi daiman, dan saya harap awak sentiasa menghubungi saya. Inni mushtaqun ilaika ya akhi. Sesungguhnya saya, mushtaq ni mana rindu lah. Ustaz terpicit lah. Sesungguhnya, macam nak berhenti sesungguhnya saya rindu ilaika ya akhi, kepada awak, saudaraku. Jadi surat jangan lupa ada yang benar, macam ni kata akhuka, saudara awak, nama dia Tariq. Jadi penulisnya adalah Tariq Ibn Ziyad. Okey, selesai kita baca karangan yang keempat, contoh surat kepada sahabat berkaitan dengan pengalaman kita di pendaftaran universiti. Okey. Ada soalan dan pertanyaan? Ya. Biasanya Ustaz Asa masuk surat ke lapor reka kepada dia? Masuk surat ke lapor reka kepada dia? Kena tengok soalan tahun lepas kepada dia tu. Okey. Kita tengok soalan tahun lepas deh. Nanti Ustaz tutup ni. Ustaz tutup ni, Ustaz buka analisa. Mana analisa? Baik. Okey. Analisa insya. Kita tengok 2022 dah. 2022. Nampak tak? Okey, 2022 ada surat tahun lepas. Ini tajuk yang ketiga di kata 4. Soalannya ar-risalah an ziyarah ila daril aitam. Dah ada surat tahun lepas. Biasanya dia tidak berturut-turut. Ya, biasanya, tapi nak keluar boleh je. Kita kira ghalibnya, adatnya. Okey, tahun lepas tajuk 3 surat. Tajuk 3 dia ada 4. Kemudian tajuk 4 dia ada 4 khutbah berkaitan dengan
menjaga kesihatan, al-muhafazah 'ala sihah. Kemudian tajuk 5 tingkatan 4. Tahun lepas 3 tajuk tingkatan 4 keluar. 1 je tajuk tingkatan 5 dan PAS. Tajuk 5 tingkatan 4 ihtiramul muallimin asasun najah. Menghormati guru asas kejayaan. Okey, jadi kita ada tahun lepas risalah dan apa tadi? Khutbah. Kemudian tingkatan 5 satu je keluar, tajuk kedua, tajuk talib mithali. Umdatul mustaqbal. Belajar contoh tiang masa hadapan. Ini tajuk perbincangan lah ataupun cerita boleh ni. Okey. Itu tahun lepas ni. Maknanya risalah dan khutbah ada tahun lepas. Lebih boleh fokus selain daripada tu lah. Yang kuning ni belum keluar lagi. Tawassul ijtima'i atau internet tadi. Kemudian yang mutasjil al-jami'i tingkatan 5. At-tasawwuq fil internet, shopping online ataupun at-tijarah al-elektroniyah. Okey, kemudian tajuk akhir tingkatan 5 masyru'ul amal at-tatawwu'i, program kerja sukarela. Okey. Itu dari segi tajuk yang telah keluar 2021 dan 2022. Boleh jelas? Ada soalan? Ustaz tak ada tip untuk mudah tak kalau nak makan rangi? Mudah nak makan rangi. Tip dia kena buat latihan. Cuba buat setiap minggu. Katalah jawab ke apa tu? Jawab soalan trial kan seminggu tu. Pilih. Jangan buat tulis setiap minggu, buat soalan lain setiap minggu. Dalam 10 tajuk ni buat. Hak mana lebih diutamakan waktu dulu. Yang mana kita macam ni tajuk 4 tajuk tak topik ni. Fokus dulu waktu. Dan buat sendirilah hak baiknya. Memang mula-mula memang rasa payah. Minta bantuan Google. Ustaz lebih suka buat peringkat awal. Kalau awal-awal buat latihan memang kita minta bantuan Google tu baik. Boleh membantu sebenarnya. Walaupun orang kata Google ada salah, tak. Setakat nak A+ tu boleh lah. Ayat Google pun okey. Tapi kena buat hal sendirilah lebih baik. Buat sikit-sikit, slow-slow, lama-lama dia jadi mudah. Tapi kena ada latihan mingguan. Waktu baru dia jadi kau orang ni. Kalau tak berat semua rasa kau. Pilih tajuk-tajuk yang kita nak fokus dulu. Lepas tu baru pergi ke lain. Kita ada 10 tajuk ya sebenarnya. 10 tajuk sahaja. Jadi kalau mula dari awal Disember ni, seminggu satu, dia molek. Nanti SPM. Bahasa Arab. Hujung bulan 2. Kena baca juga karangan-karangan yang ada dah sebagai contoh. Tapi untuk biasa, selain daripada latihan kita tu kena yang terbaik kita hafal lah. Tajuk kita fokus, kita hafal dan kita latihan cukup insya-Allah. Dalam biasa kita boleh beki karangan bersesuaian dengan tajuk sebab kita ada latihan. Huda. Ya. Kena buat Huda setiap minggu. Biasa buat dah. InsyaAllah. Jari-jari buat. Jari. Okey lah jari-jari. Ada dah buat. Dia kalau biasa buat ni dia jadi jadi kohor lama kohor muda. Dia jadi kohor ingin boleh. Kalau tak biasa dia seru berat lah. InsyaAllah kohor muda. Okey. Ada lagi soalan-soalan? Malam ni kita boleh berhenti awal malam ni. Kita dah habis baca. Ada lagi soalan? Boleh tanya. Maksud awal lagi ni kita ada baru 10-8 minit. Kita start 9 suku, 10 suku baru sejam. Boleh je nak tanya apa-apa. Ada soalan berkaitan dengan kismu gym yang lain-lain, kismu lain pun boleh. Dan Ustaz minta maaf, kismu bar ni Ustaz rupanya terlupa nak rakam. Ya. Kalau dalam karangan Ustaz boleh tambah kata serti ke? Ya. Habib. Kalau Apa? kalau dalam karangan boleh tambah kata serti. Boleh. Untuk panjangkan ayat.
Ya, ya. Lagi baik. Itu pentingnya latihan. Kalau kita ada latihan menulis, jadi kita akan nampak kataan serti, kataan berlawannya, huraiannya, dia akan berkembang. Otak kita dia makin ringan untuk mengembangkan ayat. Sebab tu perlu latihan. Tayyib Ustaz. Okey. Min ayyi madrasatin inta ya Habib? من المدرسة الثانوية الوطنية تنسو Sabah. Ya. Apa tadi? Ujung-ujung. المدرسة الثانوية الوطنية تنسو. Tansau. نعم. TANSAU. نعم أستاذ. Oh, sebelah mana tu? Sabah. Ya, di Sabah. Tansau nama dia. Ya. Alhamdulillah. Boleh faham apa ni dialek Kelantan? Boleh juga. Boleh, alhamdulillah. Ya, boleh juga sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey. Ada lagi soalan? Sarip satu sekolah ke dengan Habib? Naam. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Ada tanya je walaupun bukan bahagian insya' pun tak apa. Sebab malam ni malam akhir untuk kertas SBP. Kalau ada soalan qismu alif, qismu ba yang tak sempat tanya hari tu boleh tanya. Sebelum kita tutup untuk malam ni. Lepas ni nak bincang negeri mana? Bagi Syur. Negeri mana nak bincang? Kertas apa? Boleh bagi Syur. Siapa dia ada? Ustaz Hiwar ada can tak tubik tahun ni? Hiwar. Daripada tadi kita tak baca 2021, kita tengok balik. 2021 ada tak Hiwar? 2021 pernah keluar Hiwar. Soalan tajuk tingkatan 5. Al-hiwar ma'a sadiqika an ahamiyati tamassuk bil akhlaqil mahmudah. Tajuk akhlak. 2021 ada pernah keluar Hiwar. Tahun lepas ada. Jadi kalau tak ada boleh standby lah. Sebab dah setahun tak keluar, mungkin dia boleh keluarkan. Tak ada. Jadi kita kena tahu. Hiwar bukannya susah sangat. Cuma pastikan ada perbualan. Hiwar lah tu. Ada perbualan. Isi karangan sama je. Cuma biar ada dialog. Apa ni? Haris Penang. Penang. Oh, Haris bagi Syur Penang. Oh, ni Idina nak Kedah. Kedah dan Penang ada dua saranan. Nantilah Ustaz tengok yang mana kita rasa lebih kita nak buat, Penang atau Kedah. Ustaz rasa lebih mungkin Kedah kot. Ustaz untuk silibus Malaysia tajuk badal belajar berapa je ya? Tajuk badal. Badal kita hanya untuk SSM ni kita hanya belajar badal mutabiq. Kita tak belajar badal ba' dan juga badal istimal dah tak belajar. Hanya badal mutabiq sahaja. Zaifah, boleh? Ya, satu sahaja. KSSM dia lebih senang. Badal satu sahaja. Na'tun pun na'at apa? Hakiki sahaja. KSSM sikit sebenarnya. Okey, ada lagi soalan? Tanya je. Yang bahagian isi penting tu Ustaz, macam mana mau skor? Isi penting. Okey, kita tengok isi penting. Baik. Isi penting yang paling baiknya kena baca lah. Supaya kita faham kan. Yang terbaik memang kena baca elok-elok, tengok elok-elok. Jadi kalau kita faham, senanglah kita nak tahu yang mana huraian yang perlu kita tinggalkan. Dia isi penting, kena betul-betul isi penting. Huraian tak boleh ada. Kalau ada huraian akan dipotong satu markah. Tidak ada penanda wacana.
Tidak ada haraf-haraf seperti dan, ke, maka, ke, summa, ke di awal tu, tak ada. Dia nak betul-betul isi penting. Dan kalau ada isim isyarat ke ataupun dhamir, kena tukar dengan tajuk isi penting. Contohnya macam kita ni al-amal at-tatawu'i. Jadi kena guna setiap isi 3 tu kena guna al-amal at-tatawu'i. Tak boleh nak guna hadza tu. Contohnya dalam ayat yang kita ambil tu guna hadza. Kena tukar hadza dengan tajuk al-amal at-tatawu'i. Kena jelas. Kalau dhamir pun kena tukar dengan tajuk. Itu cara isi penting. Kalau boleh buat macam tu, maka penuhlah 6. Isi penting maknanya tidak ada huraian, tidak ada penanda wacana, dan juga huruf-huruf di hadapan. Seperti wa, fa, kena buang semua. Okay? Dan kalau macam 2 perenggan macam ni senang nak cari sebenarnya. Mesti awal ayat pertama biasanya dah ada satu isi penting. Ayat kedua pun biasanya ada. Dan biasanya ayat terakhir ada. Ataupun selepas titik noktah biasanya pun isi penting. Tapi yang terbaiknya kalau kita faham lah. Kalau tak faham, begitulah cara nak cari intan. Ayat pertama, perenggan pertama, ayat pertama, perenggan kedua, ayat terakhir. Ataupun selepas noktah. Kalau tak faham, kalau faham tak ada masalah, insyaAllah. Boleh Habib? Boleh Ustaz. Okey. InsyaAllah. Banyak latihan, insyaAllah tak ada masalah. Ustaz nak tanya. Ya. Macam soalan Zai kan. Ya. Kan kita kan tak boleh copy 100% dia punya isi penting tu. Bawa turun je kan, tak boleh kan? Boleh. Oh boleh, dapat markah juga Ustaz? Markah penuh kalau tak ada, kalau betul-betul isi penting. Oh kalau betul isi penting. Kalau betul-betul isi penting memang layak dapat 2 markah untuk satu isi. Oh. Walaupun kalau kopi je datang. kopi pun tak apa. Sebab kalau tak kopi akan ada salah. Kan? Betul tak? Kalau kita terpaksa baiki akan ada salah tak? Salah. Jarang pelajar tak akan salah. Mesti ada salah kalau kena baiki. Sebab tu kalau betul-betul yang kita ambil tu isi penting, tak jadi masalah. Tidak akan dipotong. Syaratnya tidak ada huraian. Ya. Kalau kita tak ambil bukan isi penting, tak dapat markah kan? Ya. Kalau ambil? Kalau kita ambil bukan isi penting, tak dapat markah lah kan? Kalau isi tu isi dia panggil isi sampingan, dapat juga 1 markah. Oh okey. Kalau isi sampingan. Tapi kalau isi penting memang 2 lah. Syarat tak ada huraian. Faham. Dan jangan elakkan daripada silap eja dan sebagainya lah. Baik, mesti Ustaz. Okey. Boleh bagi lebih ke Ustaz? Bagi lebih. Dalam Ustaz tanya-tanya tu mungkin dalam 4 tu boleh kot. Tapi benda ni dia sentiasa berubah. Kadang-kadang dia kata dia nak 3 je. Kalau dia kata tahu nak 3 je, makna yang keempat tu dia tak tengok pun. Tapi rasanya tahun lepas Ustaz tanya pemeriksa tu, dia orang kata, kalau tak silap lah, dia orang kata dilihat juga yang keempat. Maknanya tahun lepas okey lah. Kalau kita bagi lebih mungkin dia cari yang terbaik lah kot. Ustaz ada tanya juga. Tapi yang kalau kita nak betul-betul confirm, pastikan yang 1, 2, 3 tu yang kita yakin betul. Yang keempat tu dah yang orang panggil tak berapa yakin tu, tak nombor 4 lah. Boleh? Boleh Ustaz. Ni apa ni? Oh, Sababi tak ada. Ya, betul-betul. Zaifah. Sebab tu nota KSSM sekarang ni kan naat, belajar naat hakiki sahaja. Badal mutabik sahaja. Untuk i'rab pun kalau i'rab kita khabar mufrad sahaja i'rab. Hal mufrad sahaja i'rab. Dia tak ada yang pelik-pelik. Yang senang-senang je KSSM ni. Itu baiknya KSSM. Kalau dulu balaghah lagi sekarang balaghah tak ada. Jadi senang nak score lah sebenarnya untuk KSSM.
Ada lagi soalan? Malam ni santai-santai malam ni. Habis. Hunaka soalun akhar. Senyap semua tu, tak ada tu soalan ni. Kalau tak ada kita. Okay, jelas tak? Ya, ya. Ustaz dia lagi kau fail apa tu? Ustaz dia lagi kau, oh nanti tu ada soalan sekejap. Ustaz dia lagi kau fail no ASPM. Oh, dia sebenarnya tidak ada istilah terlambat apabila kita jumpa anak kunci dia. Ni nama samaran Bagandas. Dia tak ada masa, tak ada lewat. Istilah lewat tu tak ada. Tapi masa yang ada ni kita kena usaha cari masalah kita. Dan kalau deg apa tajuk orang kena betul-betul fokus. Cumanya kena pastikan. Contohnya kalau kismu alif, soalan alif tu pastikan tasrif kita betul-betul boleh selesaikan masalah tasrif. Maka bolehlah jawab soalan alif. Soalan ba pastikan semua tajuk nahwu kita faham. Selesai soalan ba. Soalan jim pastikan kita faham semua tajuk saraf. Kalau boleh baiki 3 tu, hak lain menyusul. Nak panggil gapo tahu Bagandas ni. Nama gapo Bagandas ni. Jadi kalau kita boleh selesai hak tu, hak pokok je. Tasrif, tajuk-tajuk nahwu, tajuk-tajuk saraf, tak faham kena cari, saing-saing, cari ustazah, tanya molek, selesaikan masalah hak tu, insya-Allah hak lain tak ada masalah. Hak lain dengan latihan boleh buat. Dia kunci dia di situ ya, soalan alif, kismu alif. Tasrif, nahwu dan saraf. Boleh. Ni ada 2 bulan lagi tak solusi. Kita ada Disember, kita ada Januari. Ni sebelum periksa bertulis bermula. Maknanya boleh buat sangat. Sebab sukatan sikit lah. Sukatan bahasa Arab ni sikit sangat nahwu dan saraf lagi. 2 bulan ni boleh telajak nak buat. Dan memang ada dah buat gitu pun. Calon-calon sebelum ni trial G ada yang boleh A. Tak ada masalah. Tapi ada keinginan lah. Kena usaha sikit. Boleh? Wadah ya Bagandas. Nama apa Bagandas ni? Bagandas channel. Iwe ke tu? Bukan dia tu. Iwe ke macam mana tu? Nak minta tips sikit Ustaz. Ya. Macam soalan yang minta kata sinonim dengan kata lawan tu kan, apa tips Ustaz? Sinonim dan? Kata apa? Dengan lawan, kata berlawanan tu. Oh, yang itu memang kena cari apa ni? Senaraikan lah. Kena ada senarai tu supaya kita biasa tengok, biasa tulis. Ada dah senarai tu? Tak adalah. Ustaz ada notak? Ada. Tapi tak banyak sangat lagi lah. Senaraikan. InsyaAllah nanti Ustaz share. Okay, nanti Ustaz share. Rasanya dalam ada ke tak? Nantilah Ustaz tengok balik. Boleh. Kena ada yang kita biasa jumpa, insyaAllah tak ada masalah. Cumanya soalan seerti dan berlawan ni, kalau soalan seerti, kalau tak nampak seerti, nampak berlawan, letak berlawan dia. Kan sebelum ni kita ada buat kita boleh beri contohnya soalan nak perkataan seerti, kita tak nampak seerti, yang kita nampaknya perkataan berlawan. Boleh bawa datang tapi letak didu di hadapan. Contohnya zahaba dia nak seerti dia. Apa seerti zahaba? Ada seerti dia ke? Pergi. Safara contohnya sepatutnya safara tawajjah semua kita tak nampak, yang kita nampak raja'ah je. Boleh tak letak jawapan raja'ah? Boleh? Raja'ah pulang pulang. Dia nak seerti zahaba. Boleh tak kita letak raja'ah sebagai jawapan? Boleh kot. Ada kena sikit. Letak didu di hadapan. Oh, okey. Letak didu atau ghairu ke.
Maknanya diddu apa tadi? Raja'a, lawan kepada pulang. Maknanya pergi dia tu. Boleh. Sama juga soalan Okey. melawan. Soalan melawan, kalau kita tak nampak perkataan melawan, kita nampak perkataan serti buat. Letak perkataan serti tu gugur. Letak diddu di hadapan. Okey. Ataupun kita buat huraian. Huraian pun dibenarkan. Huraian contoh macam mana Ustaz? Contoh, katalah perkataan usratun. Okey. Dia nak serti usrah. Kita tak nampak perkataan. Yang kita nampaknya ayah, mak, adik, abang. Letaklah. Al-abu wal-ummu wal-akhu wal-ukhtu. Keluarga lah tu. Oh, Boleh? boleh. Apa ni, Ya, saya. untuk serti dan melawan ni diringankan lah sebab memang sukar nak bawa datang kan. Jadi dibolehkan macam tu. Kesalahan ejaan yang kecil pun tidak diambil kira biasanya. Kecuali kesalahan ejaan kita tu memang jelas membawa maksud yang lain, yang itu tak boleh lah. Kalau setakat ejaan sikit-sikit tidak diambil kira. Kita masih dapat markah 1. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Okey. Hazim dari mana? Selangor. Selangor. Sekolah? Sekolah Unicel, dekat Unicel. Unicel, Smart Unicel. Ni fast track juga? Fast track. Alhamdulillah. InsyaAllah, bertaufiq insyaAllah. Okey, ada lagi? Ustaz nak tanya, Tanya. kalau untuk soalan alif tu kan, untuk soalan alif, Soalan alif. kan kita nak beza, bukan nak beza. Kan kalau kita belajar ayat yang bermula dengan fi'il tu kita kata dia kena mufrad. Tapi untuk fi'il amar dia boleh jadi musanna dan jamak. Kadang-kadang kita tak boleh nak beza antara tu fi'il amar ke fi'il madi. Tak boleh nak beza. Waktu kena kuasai. Kalau kita kuasai tasrif tu, kalau kita kuasai tasrif, kita akan nampak beza dia. Mana kalau tak nampak tu makna dia belum menguasai perbezaan antara madi dan amal. Kalau tak, dia akan nampak. Sebab lain kan antara madi dengan amal kan. Dia ada beza-beza dia kan. Dalam ayat lah. Dia ada kita akan nampak. Contohnya ijtihada kan. Ijtihada contohnya apa? Ijtihid wala taksal. Contohnya kan. Nampak tak tu? Fi'il nak baca ijtihid ke ijtihada? Tak nampak? Okey, Ustaz tulis. Contohnya ijtihada bidarsi. Ustaz buka dah. Okey. Ijtihada fi darsi. Contohnya begitulah. Wala taksal. Okey. Ni ayat apa ni? Ijtihada ke ijtihid? Ayat fi'il amar. Fi'il amar. Cek mana fi'il amar? Kalau saya share dekat jadi tak boleh nak beza. Cek mana? Tak tahulah. Belakang ni. Belakang ni. Kadang-kadang jadi Kalau tak ada belakang ni mungkin kita keliru kan. Kata ijtihada fi dars. Kalau ijtihada fi'il madi mesti ada fa'il. Tak. Kalau fi'il madi mesti ada fa'il kan? Betul tak? Ya betul. Kalau fi'il madi dia ada fa'il. Kalau fi'il mudhari' lagilah ada fa'il. Tapi tak. Sini tak ada fa'il kan? Kalau tak ada tu confirm lah fi'il amar. Lepas tu ni ada lagi belakang dia punya yang menunjukkan dia adalah fi'il amar ni. La jangan ni kan. La taksal. Jangan awak malas. Jangan awak malas. Confirm lah kalau ada awak tu memanglah ayat dialog. Ayat dialog fi'il amar. Dia fi'il amar ni biasa ayat dialog lah. Ada panggilan, ada dhamir, khitab. Dia akan ada bayang-bayang yang menunjukkan itu adalah fi'il amar. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari' dia mesti ada fa'il. Kalau tak ada fa'il tu maknanya fi'il mabni lil majhul. Nak jaga soalan.
ada fi'il mabni lil majhul. Biasanya ayat biasa. Tak. Cuba tengok dalam soalan ni. Soalan ni bawah ni kan khatib. Kalau soalan khatib memang confirm lah. Tak. Soalan khatib memang dialog. Tak. Tengok dia akhir gue. Alai ni ada dhamir muttasil. Confirm lah kalau ada fi'il apa ni fi'il amar biasa macam ni nampak dah fi'il mudhari' sebab adaan tu. Ni adalah jangan. Tak, fi'il mudhari'. Dia kita akan nampak. Tanda-tanda dia adalah fi'il amar. Kecuali tak menguasai fi'il amar dan fi'il madhi, barulah orang tu akan keliru. Bahkan fi'il mudhari' dia keliru kalau tak ingat tasrif. Nekara tu kan? Satu dhamir munfasil, dua dhamir muttasil, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan isim. Kalau kuasai nekara ni dia tak akan tukar insya-Allah. Boleh? Okey Ustaz. Terima kasih. Okey. Latihan cukup dia akan lama-lama nampak petis. Dan soalan ni biasanya duduk depan ya. Dia punya hak kena tukar tu. Dia duduk depan belakang. Sebab kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, hak kena ubah kan? Kalau jumlah ismiyah mubtada khabar dia. Kalau hak dua belakang tu biasanya dhamir muttasil yang duduk belakang ataupun panggilan dia letak di belakang. Ataupun hal hak duduk belakang. Hak lain semua dua perkataan di awal. Biasanya begitu. Dua perkataan di awal skala. Sebab dia ada kaitan antara mubtada khabar, fi'il dan fa'il, dan kadang-kadang dhamir muttasil. Dan juga hal pun adalah jari-jari. Boleh? Wadah? Ustaz, kalau masdar macam mana? Masdar sebenarnya senang ya. Tapi syaratnya kita kena kenal betul-betul siapa ni? Osman. Sebelum nak kena menguasai masdar, kena kuasai fi'il mujarrad dan mazid. Terutamanya fi'il mazid lah. Fi'il mazid 7 wazan tu kena biar betul-betul kenal. 3 fi'il 4 huruf, 5 pula. 3 fi'il 5 huruf, 1 fi'il 6 huruf. Kuasai betul-betul fi'il madhi, mudhari' dan amarnya. Dan insya-Allah masdar tak ada masalah. Nantilah kalau jumpa soalan masdar kita tengok. Uthman tanya balik. Lah ni fi'il mazid kuasai tak Uthman? Fi'il mazid. Dia kena kuasai fi'il mazid. Dia sarah ni kunci dia fi'il mujarrad dan mazid. Sikit-sikit sikit-sikit kena banyak-banyak. Kena kuasai fi'il mujarrad dan mazid. Pastikan kita kenal semua wazan. Dan setiap wazan tu biar ada satu contoh untuk kita bina ayat. Satu contoh perkataan untuk memudahkan kita bina ayat. Bila kita kuasai fi'il mujarrad dan mazid, insya-Allah 3 tajuk yang berikutnya senang. Isim fa'il senang, isim maf'ul senang, masdar pun senang. Okey. Tak ada masalah insya-Allah. Okey. Nanti kalau jumpa soalan masdar, kita buka nota masdar insya-Allah. Tolong tanya balik. Osman. Okey, ada lagi ke? 10.30 lagi ke? Alhamdulillah, itu yang Ustaz nak start awal kita boleh berhenti awal Tapi itulah, kadang-kadang lepas isyak tu ada hal-hal lain terpaksa lambat juga. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguhkan dahulu. Ustaz rasa esok kot, malam Jumaat sebelum minggu lepas malam Jumaat kita buat Esok insya-Allah nanti Ustaz tengok dulu sama ada apa tadi, Penang yang Kedah Ustaz tengok Penang yang Kedah yang mana sesuai dahulu. Nanti Ustaz maklum balik. InsyaAllah. Rasanya kita tangguhkan dahulu untuk malam ni. Hatta naltaqi insyaAllah gadan fi nafsil maw'id. Jam at-tasi'ah wal-rubu'. 9 suku insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa masalah lah. Dan Ustaz akan tengok sama ada Kedah ataupun apa tadi? Kedah ataupun Penang. InsyaAllah.
hatta naltaqi insyaallah. Jadi okey, sama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bitaufiq wa najah insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Syukran Ustaz. Azim. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz. Bye. Iyyakum insyaallah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Syarif min Sabah. Naam.